Istilah institusi diraja di Malaysia merujuk kepada kerajaan beraja yang memegang peranan penting dalam struktur pentadbiran negara. Dalam pembentukan Malaysia, institusi diraja Malaysia dengan YDPA sebagai ketua negara telah berperanan signifikan sejak zaman pra-merdeka, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada 1997 dan penglibatan Sabah, Sarawak dan Singapura pada 1963 mengekalkan keberlanjutan institusi ini dalam pembinaan Malaysia moden. Objektif kajian kami adalah mengkaji sejarah dan asal-usul institusi raja, menganalisis peranan dan fungsi institusi raja, menilai perubahan dan perkembangan seiring masa, dan terakhir sekali meneliti persepsi masyarakat terhadap institusi raja. Seterusnya, kaedah kajian. Antara kaedah kajian sepanjang membuat tugasan ini adalah mencari maklumat, merujuk buku-buku yang berkaitan dengan institusi beraja. Peranan institusi beraja. Tugas institusi diraja bergantung pada rangka kerja politik dan tradisi tempatan dalam sebuah negara. Pertama, simbol kesatuan dan identiti nasional. Raja atau ratu sering dianggap sebagai satu simbol kesatuan dan identiti nasional. Kedua, pelaksanaan tugas seremonial. Raja atau ratu sering terlibat dalam upacara seremonial, majlis kenegaraan dan lain-lain. Ketiga, pelaksanaan kewajipan sosial dan membantu. Individu daripada keluarga diraja boleh terlibat dengan kerja-kerja tujuan yang baik. Keempat, pelindungan warisan budaya. Institusi diraja memainkan peranan dalam melindungi dan mempromosikan warisan budaya negara. Kelima, perwakilan diplomatik raja atau permaisuri mempunyai kebayaan untuk bertindak sebagai wakil diplomatik. Tugas organisasi empire boleh berubah bergantung kepada perubahan politik, sosial dan masyarakat sebuah negara. Institusi raja sebelum merdeka. Sebelum penjajahan Inggeris, sistem beraja adalah mempunyai kuasa mutlak. Sultan merupakan ketua perintah untuk negeri masing-masing. Sultan menerima nasihat daripada pegawai British dengan beberapa perjanjian. Sultan hanya mempunyai kuasa untuk adat istiadat Melayu dan agama Islam. Institusi raja selepas kemerdekaan. Setelah merdeka, raja dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Mereka memberi kestabilan kepada tradisi keagamaan dan budaya, dan juga mengekalkan nilai tradisi, menggalakkan kestabilan politik dan menyediakan inspirasi moral. Institusi raja menunjukkan keseimbangan antara keperluan moden dan warisan sejarah. Seterusnya, negeri yang mempunyai sultan atau raja, antaranya Johor, iaitu Yang Amat Mulia Raja Ibrahim Ibni Almarhum Raja Iskandar. Perak, Yang Teramat Mulia Raja Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Raja Azlan Muhibbuddin Shah. Kedah, Yang Amat Mulia Al-Aminul Karim Raja Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badr Shah. Selangor, Yang Teramat Mulia Raja Sarafuddin Idris Shah Ibni Almarhum Raja Salahuddin Abdul Aziz Shah. Kelantan, iaitu Sultan Muhammad ke-5. Terengganu, Yang Amat Mulia Al-Watiku Billah Raja Mirza Zainabidin Ibni Almarhum Raja Mahmud Al-Mukhtafi bin Shah. Pahang, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Raja Abdullah Ri Ayatuddin Al-Mustafa bin Shah. Dan Perlis, Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Said Putra Jamalullah. Gelaran yang ada di dalam negara kita. Yang pertama ialah Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ialah panggilan atau gelaran rasmi bagi ketua negara dan ketua bagi raja-raja Melayu. Gelaran ini akan bertukar 5 tahun sekali. Terusnya ialah sultan ataupun raja. Gelaran sultan hanya digunakan oleh negeri tertentu sahaja di Malaysia, antaranya Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor dan juga Terengganu. Terusnya ialah Putra Mahkota. Putra Mahkota dimasukkan sebagai anak lelaki sultan yang akan menjadi pengwaris tahta seterusnya bagi negeri tersebut. Yang di-Pertuan Negeri ialah gelaran bagi ketua negeri yang tidak mempunyai sistem beraja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan juga Sarawak. Tuan yang terutama digunakan oleh Sabah dan Sarawak dan dimasukkan yang sama seperti yang di-Pertuan Negeri. Seterusnya ialah Permaisuri Agong. Permaisuri Agong ialah gelaran bagi seorang permaisuri yang berkahwin dengan sultan. Seterusnya ialah Permaisuri. Permaisuri ialah anak perempuan bagi seorang sultan ataupun raja di negara kita. Mengapakah institusi diraja perlu dipertahankan?
Di Malaysia, sistem yang digunakan oleh Malaysia ialah raja berperlembagaan. Pada zaman dahulu, raja adalah tonggak berpusatnya segala kuasa, arahan dan perundangan. Tetapi hari ini, institusi raja sudah diikat dengan semangat perlembagaan moden. Institusi raja berperlembagaan penting kerana ia menjadi payung kedaulatan negara serta menaungi seluruh rakyat dan kepercayaan agama. Prinsip kedua, negara meletakkan raja perlu ditaati. Raja Melayu adalah kesinambungan sejarah dan warisan negara serta kewujudannya menjadi sebahagian entiti negara. Institusi raja sewajarnya menjadi subjek istimewa dalam minda dan jiwa rakyat kerana pada institusi inilah tersematnya kesetiaan kepada negara. Dengan kepelbagaian budaya dan etniknya, Malaysia telah lama mengekalkan institusi raja sebagai sebahagian daripada sistem pemerintahannya. Langkah mempertahankan institusi raja adalah penting untuk mengekalkan nilai-nilai tradisional yang ada, melibatkan masyarakat dan mengimbanginya mengikut perubahan zaman. Antara langkah mempertahankan institusi ini ialah dengan memupuk kesedaran masyarakat tentang peranan raja sebagai simbol perpaduan dan kebangsaan. Masyarakat perlu mengambil bahagian dalam acara kenegaraan dan kebudayaan. Pendidikan yang berkesan boleh meningkatkan kesedaran warisan sejarah institusi. Ini termasuk memahami peranan yang dimainkan oleh raja dalam mengekalkan prinsip budaya, perpaduan etnik dan tradisi keagamaan. Selain itu juga dengan melambangkan media sosial dan teknologi maklumat menjadi alat yang berkesan untuk menyebarkan maklumat positif tentang institusi beraja. Kesimpulannya, sistem beraja di Malaysia memainkan peranan penting dalam menjamin kestabilan politik, membina identiti negara, menjaga kepentingan dan kesejahteraan negara dan melindungi hak serta kebebasan rakyat. Oleh itu, semua pihak dari semua lapisan masyarakat di negara ini wajiblah berganding bahu dalam mempertahankan sistem beraja di negara ini agar kesejahteraan negara dapat dipertahankan selamanya.